Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Encik Hairul Faizi Lokman daripada Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan IPG Kampus Al-Mukhas selaku pentadbir untuk Google Meet kita pada pagi ini. Seterusnya kepada PPD Hulu Langat dan juga Pegawai Pendidikan Islam PPD Hulu Langat, Ustaz Muhammad Hamzah, dan seterusnya kepada ustaz dan ustazah daripada PPD Hulu Langat ya. Seluruh ustaz-ustazah daripada sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersua untuk kali yang pertama ya. Orang kata apa, hubungan kolaborasi di antara IPG Kampus Al-Mukhas sebentar ya, nanti saya sharekan PowerPoint sebentar. Okay. Sekejap ya. Ini dia share screen. Ini PowerPoint. Semua nampak kamera? Nampak tak semua dia tanya je. Minta maaf ya. Yalah kita ni dalam norma baru tak biasa secara online. Biasa bersemuka. Minta maaf. Ustazah nak bagi apa nama? Mikro suara baru. Tak apa. Bagi first Okey. Makan dulu dekat. Makan betul. Ya, bagi dia ni plastik. Okey. Sorry. Saya nak bagi video sebab tamu dulu. Okey. Boleh cakap. Okey, gangguan ya tadi sebentar ya. Ustazah ulang balik. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu ya tentang pembelajaran abad ke-21 ya. Saya yakin dan percaya bahawa ustaz-ustazah telah mengaplikasi dan melaksanakan pembelajaran abad ke-21 dalam PDP masing-masing. Jadi insya-Allah dalam norma baharu ini kami terpanggil untuk melakukan kolaborasi ECPD dengan ustaz-ustazah untuk sama-sama kita membuat refleksi balik adakah pengajaran kita di sekolah telah kita laksanakan pembelajaran abad ke-21 ini. Baik, ini adalah slide yang pertama. Secara keseluruhannya
tentang kerangka kemahiran abad ke-21. Jadi cuba kita fikirkan balik, apakah perbezaan di antara pembelajaran abad ke-21 dengan abad ke-20? Jadi bila kita tengok balik, adakah semasa pengajaran kita kan, kebanyakan kita ni kalau macam saya posting dulu pada tahun 94. Maksudnya sudah 26 tahun yang lalu. Ya, pada ketika itu abad yang keberapa? Sekarang kita berada di dalam abad ke-21. Jadi adakah pengajaran semasa kita mula-mula posting dengan sekarang? Saya yakin dan percaya banyak perbezaan. Kalau dulu kita lebih kepada bersemuka. Ya, kalau masa saya praktikum dulu. Ya, praktikum dulu kebanyakannya kita menggunakan bahan bantu mengajar yang kita buat sendiri. Maksudnya malam tu kita sibuk buat bahan tu mengajar. Sebab apa? Dia secara, orang kata apa, secara manual. Tetapi bila abad ke-21, ya, macam saya sekarang ini sebagai tenaga pengajar pada guru-guru pelatih, ya, untuk sekolah rendah, antaranya JCOF sebagai contoh pada tahun awal 2005 dulu, 2006, dan sampailah sekarang ini JCOF yang last kali pada 2014. Ya. Jadi kita dapati bahawa BBM yang digunakan oleh guru pelatih itu ialah menggunakan ICT. ICT itu adalah merupakan salah satu daripada kemahiran abad ke-21. Dan kita pun semua, ustaz-ustazah termasuk saya, kita mengajar dalam keadaan yang macam mana? Kita mengajar menggunakan PowerPoint. Macam saya hari ini pun saya guna PowerPoint. Ya. Dan kita sekarang ini pun adalah merupakan pembelajaran abad ke-21 sebab kita tak duduk sekali di dalam satu tempat, tetapi kita dapat berbincang, berkongsi ilmu untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu kita sesama kita. Baik, jadi kalau kita lihat kepada kerangka kemahiran abad ke-21 ini, ya, kita tengok yang warna hijau tu. Mata pelajaran, teras dan tema abad ke-21. Jadi kita mengajar mata pelajaran pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah mata pelajaran wajib dipelajari di sekolah rendah, sekolah kebangsaan maupun di sekolah menengah. Begitu juga di institusi pendidikan sama ada kerajaan ataupun swasta. Okey, jadi kalau kita lihat ya, di sini, di dalam kerangka kemahiran abad ke-21 ini, dalam mata pelajaran teras ini dia ada tiga perkara yang kita menjadi asas, iaitu kemahiran hidup dan kerjaya, kemahiran belajar dan inovasi, dan kemahiran teknologi maklumat, komunikasi dan media. Jadi kalau kita lihat di sini, tiga perkara ini adalah merupakan perkara asas. Ya, kemahiran belajar dan inovasi, kemahiran teknologi maklumat, komunikasi dan media, dan kemahiran hidup dan kerjaya. Ini adalah kerangka kemahiran abad ke-21. Cuba kita lihat yang pertama, iaitu kemahiran belajar dan inovasi. Yang pertama, kreativiti dan inovasi. Kenapa kita kaitkan kreativiti dan inovasi? Ustaz-ustazah, kenapa? Kerana kreativiti dan inovasi ini dia berkaitan rapat. Kita nak menghasilkan sesuatu, contohnya alat pengajaran. Ya, bila alat pengajaran, kalau kita lihat, kita memerlukan sesuatu yang memudahkan pelajar untuk menguasai pelajaran yang kita nak ajar. Jadi sebagai contoh, katakanlah kita nak menghasilkan tentang bagaimana kita nak mengajar ibadah haji.
Bila kita sebut ibadah haji, bagaimana cara kita nak mengajar ibadah haji tu? Kita kena lihat kepada rukun haji tu apa. Kemudian wajib haji tu apa. Bagaimana kita nak memudahkan mereka mengingat rukun dan wajib itu. Jadi kita buat satu inovasi, alat untuk memastikan bahawa pelajar dapat menguasai tajuk ibadah haji tu. Jadi untuk menghasilkan satu alat, kita kena apa? Kita kena ada kreativiti. Betul tak? Jadi sebab itu kreativiti dan inovasi itu saling berkait. Yang kedua, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kalau kita tengok dewasa ini, kita lihat bahawa banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar kita. Betul tak? Kita pun sama kan ada masalah. Jadi bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah itu? Masalah itu memerlukan pemikiran yang kritis. Bagaimana kita nak selesaikan supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Yang ketiga, dalam kemahiran belajar dan inovasi ini, komunikasi dan kolaborasi. Kombinasi dan kolaborasi. Jadi apa maksud komunikasi? Komunikasi ini maksudnya ialah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan kolaborasi ini adalah bagaimana kita buat kerjasama. Tetapi kolaborasi, setiap orang mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Dia berbeza dengan kooperatif. Apa beza kolaborasi dan juga kooperatif? Dia ada perbezaan. Nanti kita akan tengok ya. Baik. Seterusnya kita pergi pula kepada kemahiran teknologi, maklumat, komunikasi dan media. Ya, dalam kemahiran teknologi, maklumat, komunikasi dan media ini terdapat 3 perkara utama. Iaitu yang pertama, literasi maklumat. Yang kedua, literasi media. Dan yang ketiga, literasi teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi 3 perkara ini di bawah kemahiran teknologi maklumat, komunikasi dan media. Jadi kalau kita tengok dalam pembelajaran abad ke-21, memang ICT ataupun teknologi maklumat ini adalah merupakan medium untuk kita menyampaikan ilmu. Sebagai contoh, alhamdulillah pada pagi ini dalam keadaan kita berada dalam PKPP kan, insya-Allah sampai 31 Ogos ini, tetapi kita tetap juga dapat berkolaborasi, sama-sama berbincang tentang ilmu melalui ICT. Betul tak? Jadi maksudnya teknologi maklumat ini sebagai pengantara di antara kita. Ini adalah kemahiran abad ke-21. Jadi kalau kita lihat, menggunakan teknologi untuk mengakses, mengurus, mengintegrasi dan menilai maklumat, menjana maklumat baru dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bagaimana kita nak menggunakan teknologi untuk akses? Apa maksud akses? Ustazah. Bila kita sebut akses. Akses tu daripada Inggeris kan, yang telah dimelayukan jadi mengakses. Tapi apa maksud akses? Kalau orang yang sambung belajar, dia kena akses lah maklumat-maklumat untuk dia jadikan sebagai tinjauan kajian dia. Betul tak? Ya. Saya ni yang sedang menyambung pelajaran mereka dalam ijazah sarjana ataupun kedoktoran. Jadi kita menggunakan teknologi untuk mengakses, kemudian mengurus, mengintegrasi dan menilai maklumat, menjana maklumat baru dan Jadi bila sebut tentang teknologi, sekarang ini kita banyak kemudahan berbanding pada zaman kita belajar dahulu. Betul. Ya, masa saya belajar, kalau nak bahan-bahan kaitan dengan assignment kita, kerja khusus kita, pergilah kami ya. Saya pelajar Universiti Melaya, pergilah kami ke Pusat Islam.
Pergi cari dekat sana kitab-kitab Arab, kitab-kitab yang ada di sana untuk kita akses maklumat, untuk kita tulis masukkan dalam kerja khusus kita. Tetapi sekarang tak perlu dah. Kita boleh akses melalui apa? Melalui web bagi setiap institusi. Contohnya kita masuk dalam perpustakaan Malaya. Kita boleh masuk perpustakaan UKM sebagai contoh. Kita masuk perpustakaan Universiti Putra Malaysia. Sebab apa kita boleh masuk? Sebab kita menggunakan teknologi maklumat. Betul tak? Kita menggunakan internet. Dan sekarang ini juga kalau kata kita nak mencari bahan-bahan, kita boleh macam mana? Banyak. Sebagai contoh kalau kita nak cari jurnal, ada e-jurnal. Betul? Kemudian kalau sekiranya kita nak menulis tesis dengan mudah supaya bibliografi atau perujukan yang kita nak masukkan dalam tesis kita tu, kita boleh menggunakan Mendeley sebagai contoh. Banyak orang kata apa platform yang kita boleh gunakan untuk mencari, mengakses. Ya. Kemudian seterusnya ialah bagaimana kita nak mencari bahan-bahan untuk kita mengajar. Sebab itu pelajar-pelajar kita sekarang ini mereka banyak pengetahuan sebab mereka akses lebih daripada kita. Sebab itu ustaz-ustazah kita kena pastikan bahawa dalam mengakses ini anak didik kita itu akses benda yang betul, benda yang baik. Ini yang kita khawatir sebenarnya. Sebagai contoh kalau kita tengok sekarang ini ada suatu game apa ke namanya yang ada unsur-unsur akidah yang boleh menyeleweng akidah, maka di situ kita perlu orang kata apa, mengambil cakna ataupun prihatin supaya pelajar kita tidak terseleweng. Baik, seterusnya ialah kemahiran hidup dan kerjaya. Yang ketiga, kemahiran hidup dan kerjaya. Dalam kemahiran hidup dan kerjaya ini ialah ada terdapat 5 perkara. Jadi maksudnya kan kita nak menyediakan pelajar kita dalam kemahiran abad ke-21 ini bukan setakat mereka mengambil ilmu. Kemudian kemahiran untuk mengambil ilmu itu melalui medium, teknologi maklumat. Dengan ilmu yang mereka ada tu, bagaimana mereka nak hidup dan berkerjaya selepas mereka belajar. Yang kita panggil sebagai kemahiran hidup dan kerjaya. Jadi ada 5 perkara. Yang pertama ialah kebolehsuaian dan fleksibel. Macam mana kita katakan sebagai kebolehsuaian dan fleksibel ini? Ya, kebolehsuaian. Kebolehsuaian maksudnya dengan kemahiran, pengalaman yang dia ada. Dan fleksibel, bagaimana dia boleh bertolak ansur ya, dengan keadaan. Kemudian yang kedua, mempunyai inisiatif dan terarahkan diri. Cuba kita tengok sebagai contoh ya, dalam abad ke-21 ini orang boleh mencari kehidupan dia, rezeki dia melalui ICT sebab kita dah sentuh tadi tentang ICT. Cuba tengok macam contohnya YouTuber ya, sepasang suami isteri yang isteri daripada, kalau tak silap ustazah, daripada Sungai Siput, Perak ya, yang mana dia boleh mendapat income sehingga beberapa K, rasanya banyak rasanya. Melalui apa? Inisiatif dia sendiri dan terarahkan dia mengambil kemahiran-kemahiran ICT yang dia ada dengan kemahiran hidup dia memasak. Dia masuk dalam YouTube, orang tengok, orang subscribe, kemudian dia mendapat income. Jadi maksudnya berkaitan juga dengan kerjaya dia. Betul? Seterusnya yang ketiga, kemahiran sosial dan antara budaya. Nah, kemahiran sosial ini maksudnya bagaimana kita berinteraksi. Sebagai contoh macam kita hari ini, alhamdulillah kita dapat berinteraksi sesama kita adalah melalui Google Meet semata-mata untuk kita mendapatkan ilmu. Dan antara budaya, mungkin ada di antara budaya, katakanlah di antara 2 negara, contohnya Malaysia dengan mana, negara Eropah sebagai contoh.
Ya. Kemudian yang keempat, productivity dan accountability. Nah, apa dia maksud productivity? Hasil. Ya. Accountability maksudnya tanggungjawab. Dan yang kedua, tanggungjawab dan kepimpinan. Okey, ini adalah 3 kemahiran yang perlu ada dalam mata pelajaran teras dan tema abad ke-21. Dalam mata pelajaran teras dan tema abad ke-21 ini pula terdapat 4 di bawah tu. Cuba kita tengok apa dia. Yang pertama disebut sebagai kurikulum. Kalau sebut kurikulum ni maksudnya ialah sukatan pelajaran kita lah. Nah, di mana sukatan pelajaran kita? Standard dan pentaksiran. Kita ada sekarang ni dipanggil sebagai apa? Dokumen standard. DSKP kan? Dokumen standard. K itu apa? Kurikulum dan pentaksiran. Kenapa kurikulum dengan pentaksiran ini dia selari? Okey. Seterusnya pembangunan profesionalisme. Pembangunan profesional ni maksudnya kita lah sebagai seorang guru. Bagaimana kita nak membangunkan kita punya profesionalisme supaya kita dapat menyampaikan kepada pelajar-pelajar itu selaras dengan keadaan semasa. Dan yang keempat, persekitaran pembelajaran. Bagaimana kita nak memastikan persekitaran pembelajaran kita itu kondusif. Ini secara umum kerangka kemahiran abad ke-21. Baik. Seterusnya kita lihat pula kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia daripada 2013 sehingga 2025. Maksudnya lebih kurang berapa tahun? 12 tahun. Ya, biar kita tengok. Jadi sekarang ini kita dah berada berapa tahun? Dah masuk tahun yang ke-8. Ya. Dan di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia ni, ustaz dan ustazah, kita cuba tengok 3 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, 5 aspirasi sistem. Yang kedua, 6 ciri murid. Dan yang ketiga, 11 anjakan. Ya, 11 anjakan transformasi sistem bagi PPPM 2013 hingga 2025. Baik. Jadi cuba kita tengok ya, 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia ni ada 5 semua. 5 aspirasi ni, iaitu yang pertama sekali iaitu akses. 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Adakah tercapai aspirasi yang pertama ni iaitu akses? Dia nak supaya PPPM nak 100% enrollment. Dari segi sistem pendidikan ni dapat akses, merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hinggalah menengah atas menjelang tahun 2020. Nah, tahun ini adalah 2020 dan kita pun dah hampir setengah tahun dalam tahun 2020. Ya, dalam keadaan kita menghadapi suasana pandemik COVID-19, ya, dan kita lihat pula beberapa peperiksaan utama telah orang kata apa, akan diganti dengan peperiksaan yang lain, kecuali untuk SPM, SPM, STAM sahaja yang diteruskan, tetapi yang lainnya ada dia punya alternatif yang lain menunjukkan bahawa inilah keadaannya. Kita merancang, Allah Ta'ala Maha mengetahui, dan benda itu terkesan kepada kita sebagai pendidik. Ya, dan mungkin sebelum ini kita mengajar bersemuka dengan pelajar-pelajar kita. Tetapi bila dalam keadaan pandemik ini kita kena mengajar secara online. Jadi kalau kita tengok, adakah 100% enrollment itu pada tahun ini telah merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas? Mungkin kita boleh buat muhasabah. Yang kedua, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Adakah kita boleh menjadi negara yang sepertiga teratas? Ya, pernah saya lihat dalam satu analisis, lihat dari segi TIMSS dan PISA ni pun kadang-kadang kita dah menurun juga. Jadi di mana silapnya ya? Ini dari segi kualiti. Kemudian yang seterusnya equity. Equity 50% pengurangan dalam jurang pencapaian. Bandar, luar bandar, macam mana dari segi jurang dia? Pelajar bandar dengan luar bandar. Macam Hulu Langat ni nama je Hulu tapi dekat juga kan dengan Kuala Lumpur. Jadi maksudnya pencapaian, Ustazah yakin saya bahawa Ustazah ni rajin-rajin. Peningkatannya mungkin tak banyak beza dengan yang berada di bandar Kuala Lumpur sebagai contoh. Ya. Kemudian sosioekonomi, gender. Jadi maksudnya bila kita sebut jurang pencapaian ni, kita akan tengok bandar dengan luar bandar dari segi sosioekonomi dan juga gender. Gender ni lelaki dan perempuan lah menjelang tahun 2020. Masuk tahun ini juga tu. Ya, kemudian perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Perpaduan ya. Sebagai contoh kalau kita tengok sekarang ni, mungkin kalau belah Hulu Langat ni Ustazah rasa ada orang asli, betul tak? Jadi bagaimana kita nak menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak itu dengan menghargai kepelbagaian. Maksudnya kepelbagaian etnik yang berbeza. Kalau di Sabah Sarawak lagi banyak dia punya kepelbagaian dia. Kalau macam di sini mungkin di antara bangsa kaum Cina, India, kemudian orang asli dan kita orang Melayu sendiri. Dengan kita sebagai sebagai pendidik, sebagai ustaz-ustazah, ya, kita kena memastikan bahawa nilai yang kita beri kepada mereka itu kita kena mengambil kira juga dari segi kepelbagaian yang berbeza di antara murid-murid dan pelajar-pelajar kita. Sebab apa? Sebab kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang guru ni, kita kena bersifat adil. Betul tak? Jadi layanan kita kepada pelajar-pelajar kita kena sama. Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar sekarang mungkin kalau kita rasa kita sekolah rendah, kita rasa macam budak tu macam tak tahu apa. Tapi sebenarnya murid sekolah rendah pun mereka ada perasaan juga. Kadang-kadang dia pandai membanding beza di antara kita. Sebab itu jangan murid-murid atau pelajar-pelajar kita menganggap bahawa kita ada diskriminasi ya dalam kita memberi ilmu kepada pelajar-pelajar di sekolah. Okey, seterusnya kecekapan ya. Kalau kita tengok kecekapan ini sebagai contoh, kecekapan bagaimana kita nak menggunakan segala fasilitis yang ada ini dengan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk kita menguruskan semaksimum mungkin segala sumber-sumber yang ada supaya pembelajaran kita dapat disampaikan dengan sempurna. Baik, seterusnya kita tengok pula 6 ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global. Jadi 6 ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global ini, kita tengok terdapat sebanyak 6 ciri utama. Yang pertama sekali, pengetahuan. Sebab apa kita pertama sekali pengetahuan? Memang kita nak menyampaikan pengetahuan kepada para pelajar. Yang kedua, kemahiran berfikir. Bagaimana kita nak memastikan bahawa murid kita mempunyai kemahiran berfikir. Dan kemahiran berfikir ini ustaz-ustazah dia ada terbahagi kepada 2. Betul tak? Ya, kemahiran berfikir aras rendah dan kemahiran berfikir aras tinggi. Bila kita sebut kemahiran berfikir, kita teringat kepada satu model yang kita panggil sebagai taksonomi Bloom. Ada berapa aras? Ada 6 kan? Bila kita nak buat pentaksiran, kita tak lepas daripada itu. Ada 6 aras. Ya? Kalau aras yang bawah sekali iaitu apa?
Apa dia Ustazah? Kalian bawah sekali. Aras yang bawah sekali, yang rendah. Mengingat kan? Apa? Mengingat, kemudian atas sikit pada mengingat, memahami kan? Kemudian pergi pula 4 yang kemahiran berfikir aras tinggi. Ada 4. Apa dia yang selepas memahami? Mengaplikasikan. Kemudian menganalisis. Yang kelima, menilai, dan atas sekali iaitu mencipta. Jadi kemahiran berfikir 6 aras ini kita kena pastikan pelajar-pelajar kita kuasai. Itu adalah 6 ciri utama supaya dapat bersaing pada peringkat global. Bila sebut global maksudnya apa? Internasional ataupun kita sebut sebagai antarabangsa. Okey, seterusnya iaitu kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ini bukan semestinya pemimpin tu jadi Perdana Menteri aja, tak. Kemahiran memimpin juga adalah bagaimana dia nak memimpin diri dia sendiri terlebih dahulu. Kemudian seterusnya kemahiran bahasa. Sebab itu kita ada mata pelajaran bahasa Inggeris. Sebab apa? Nak bagi penguasaan bahasa yang kedua. Kemudian kalau orang pelajar-pelajar kita yang mengambil aliran KAA, kemahiran kelas aliran agama KAA, mereka ada tambahan untuk bahasa Arab. Jadi bila dia ada mempunyai bahasa lebih daripada satu, jadi mudah untuk dia membuat persaingan di peringkat global. Jadi penguasaan bahasa ini juga adalah sangat penting. Kemudian yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian ini adalah amat penting dalam murid-murid kita, dalam diri murid-murid kita. Sebab apa? Kita tidak mahu menjadi murid atau pelajar kita yang straight A, tetapi mereka tidak mempunyai etika dan kerohanian yang baik. Betul tak? Jadi maksudnya etika dan kerohanian ini sebenarnya adalah merupakan perkara yang utama. Sebab itu kita sebagai ustaz-ustazah, penekanan kita yang inilah etika dan juga kerohanian. Dan seterusnya yang keenam iaitu identiti nasional. Yang ini yang kita kata sebagai jati diri. Kalau tak silap saya, apa itu wawasan 2020 Ustaz-Ustazah? Sekarang ni kita berada di kita berada di tahun 2020. Kalau dulu kita sebut wawasan 2020, kita kata ya Allah jauhnya lagi nak sampai 2020. Macam manalah rupanya tahun 2020. Bila sebut wawasan 2020, orang ingat macam mana keadaan ketika itu? Apa dia wawasan 2020? Apa dia? Orang kata apa definisi wawasan 2020? Wawasan 2020, ada siapa yang nak bagi pandangan? Wawasan 2020 apa dia? Wawasan 2020 adalah negara kita nak mencapai kemajuan mengikut acuannya sendiri. Bagaimana yang dikatakan acuan yang sendiri tu? Jadi sebab itu pelajar kita, murid kita mesti ada apa? Identiti nasional. Macam mana yang dikatakan rakyat Malaysia? Apa yang perlu ada? Itu yang dikatakan sebagai identiti nasional. Baik, seterusnya kita tengok yang banyak di atas tu. Dalam slide ini ada 11 anjakan. Cuba kita tengok, ada 11 anjakan. Yang pertama sekali, Ustazah baca sesuatu sebagai refresh balik. Tengok-tengok ada tak dalam pengajaran kita di sekolah dengan apa yang kita buat, kerja buat kita di sekolah tu, ada benda ni. Yang pertama sekali, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ustaz-ustazah boleh faham sebab slide kita pun banyak lagi ni. Yang kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.
Yang ketiga, melahirkan rakyat kelihatan nilai. Maksudnya nilai ni sangat penting ya. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profession pilihan. Tapi Ustazah heran juga ya, yang mana yang anak-anak kepada cikgu ni ramai tak nak jadi cikgu. Jadi anjakan yang keempat ini maksudnya masih lagi belum mencapai lah tu. Transformasi keguruan sebagai profession pilihan. Ramai yang mana mak ayahnya cikgu, bila tanya anak tak nak jadi cikgu. Sebab apa? Nampak mak ayahnya teruk bila jadi cikgu. Betul tak? Ya? Yang seterusnya, yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Maksudnya kita nak supaya pihak pentadbir yang menjadi pemimpin sekolah ini ya berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian berasaskan keperluan. Kemudian memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ya, saya rasa masih lagi kita ni ya, ICT kita belum lagi tahap yang boleh di ni, sebab apa kadang-kadang kita nak akses tu agak lemah. Okey, seterusnya kita lihat pula mentransformasikan kebolehan, upayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang ke-8. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, sektor swasta secara meluas, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Maksudnya setiap ringgit yang disalurkan oleh kerajaan, kita sepatutnya kena memaksimumkan keberhasilan murid yang kita didik tersebut. Dan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Jadi kalau kita tengok pelan pembangunan pendidikan ini dari segi 11 anjakan, 6 ciri murid dan 5 aspirasi sistem, maksudnya banyak yang perlu kita lakukan. Okey, seterusnya ya, kita lihat pula kepada kemahiran abad ke-21. Ya, kalau kita tengok di sini ada 3 kemahiran, iaitu kemahiran literasi, informasi, media dan teknologi. Kemudian kita lihat pula kemahiran pembelajaran, learning skill, iaitu pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif dan juga komunikasi. Dan kemahiran kehidupan iaitu fleksibel, daya usaha, kemahiran sosial, kepimpinan dan produktif. Okey. Seterusnya kita tengok ya ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Kalau kita lihat ciri-ciri abad ke-21 ni, cuba ustaz-ustazah tengok antara kotak warna biru dengan kotak warna hijau tu. Okey, ini adalah dua orang kata apa perbandingan di antara pembelajaran abad ke-21 dengan abad yang sebelumnya. Yang pertama, dipimpin oleh guru. Maksudnya kita yang kondak semua. Tetapi kalau abad ke-21 ini berasaskan murid. Tetapi ustaz-ustazah, dia ada kelainan juga dengan bidang kita, pendidikan Islam, betul tak? Pendidikan Islam, kod mana pun kita kena dipimpin oleh guru. Sebab apa? Sebab kita takut murid-murid kita salah. Sebab dalam mengajar agama, kita memang kena ada guru, betul tak? Ya? Jadi sebab itu maksudnya mungkin dari segi aktiviti kita boleh. Tetapi yang asas mula-mula memang kena dipimpin oleh guru. Jadi ada sikit pengecualian di situ dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Yang kedua, arahan langsung. Semuanya arahan itu langsung daripada guru. Tetapi kalau dalam pembelajaran abad ke-21, pembelajaran adalah secara kolaboratif. Ya.
Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Kalau dulu kita lebih kepada penekanan memberi pengetahuan, tetapi dalam abad ke-21 bukan hanya pengetahuan tetapi lebih penekanan kepada kemahiran. Dan yang keempat, kandungan, maksudnya isi kandungan kurikulum tetapi sekarang lebih kepada proses. Dan yang kelima, kemahiran asas. Dan yang keenam iaitu pemikiran aras tinggi, dan yang seterusnya ialah teori dan praktikal. Okey. Baik, jadi kalau kita lihat ya, ustaz dan ustazah, di dalam pembelajaran abad ke-21 ini, dari segi teori dan praktikal. Jadi kalau sekiranya teori, maksudnya kita lebih kepada kata isi lah daripada ilmu tersebut. Tetapi dalam pembelajaran abad ke-21, dia kena praktikal. Praktikal ni maksudnya nampak kerja buat yang dilakukan tersebut. Kita kata boleh dikatakan amali lah. Ya? Jadi kalau kata teori rukun haji, rukun umrah, wajib haji, wajib umrah. Tapi dalam abad ke-21 kita kena suruh dia praktikkan bagaimana nak menjalani ibadah haji ataupun ibadah umrah. Jadi dia tahu secara praktikal. Kemudian dari segi kurikulum, ya, kurikulum lawannya adalah kemahiran hidup. Maksudnya di dalam abad ke-21 lebih fokus kepada kemahiran. Ada berapa tadi kemahiran kita sebut? Kemahiran pembelajaran, kemahiran hidup. Satu lagi kemahiran apa? Kemahiran literasi. Ini adalah yang dikatakan kemahiran yang difokuskan. Ya. Kemudian seterusnya ialah pembelajaran abad ke-21 secara individu, manakala pada abad ke-21 ini adalah secara berkumpulan. Jadi maksudnya boleh kita katakan bahawa dalam abad ke-21 ini pembelajaran itu secara kumpulan-kumpulan kecil ataupun kumpulan yang besar, ya, tidak berbentuk individu, ya, bersama-sama. Sebab itu dia ada apa? Kolaboratif tadi. Kemudian pembelajaran abad yang sebelum ini pentaksiran secara bilik darjah. Tapi sekarang ni pembelajaran abad ke-21 adalah secara komuniti. Sebagai contoh, macam kita pada pagi ini, kita buat secara komuniti. Dengan bukan secara warga IPG kampus Al-Mukhas. Mungkin ada rakan-rakan saya atau pelajar-pelajar saya yang tengok. Tetapi hari ini kita pergi ke komuniti yang di luar daripada grup kami, iaitu PPD Hulu Langat kalangan ustaz dan ustazah. Nampak tak? Maksudnya pembelajaran abad 21 ni lebih luas. Seterusnya pentaksiran sumatif. Yang sebelum ini pembelajaran abad ke-20 adalah pentaksiran sumatif, tapi sekarang adalah pentaksiran formatif. Apa beza sumatif dengan formatif, ustaz-ustazah? Apa beza dia? Kalau formatif ni, dia secara bagaimana? Maksudnya setiap kali selepas kita punya PDP, dia ada apa? Dia ada terus penilaian. Dan penilaian itu dikumpul secara berkala. Maksudnya sentiasa selepas dia PDP tu ada pentaksiran dia, ada dia punya penilaian dia. Jadi kita nampak bagaimana continuing assessment yang kita lakukan kepada pelajar-pelajar kita. Seterusnya, kalau pembelajaran abad yang sebelum ini belajar untuk sekolah, tetapi pembelajaran abad ke-21 belajar untuk kehidupan. Baik, kita akan tengok satu persatu pembelajaran berasaskan murid. Cuba ustaz-ustazah tengok slide saya ni. Baca lebih kurang, saya bagi lebih kurang dalam 2 saat. Cuba tengok. Kita dapat slide dah. Tak nampak slide? Tak nampak tengok. Saya pun. Tak nampak slide juga.
Macam ni. Pergi dekat saya punya profile saya tu, tekan pin. Ada. Tak tengok. Cuba tekan pin. Nampak tak? Saya tengok je lah. Ada je. Tekan pada pin. Okey, Ustazah nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Tak. Saya nampak. Nampak ke tak? Tak nampak? Nampak. Kalau okey. Nampak. Yang tak nampak Nampak tu, lah. okey, yang tak nampak tu mungkin yang nampak boleh bantu, yang tak nampak Nampak gambar ustazah je. okey. Okey ya Ustazah. Baik. Pembelajaran berasaskan tengok pembelajaran dan peranan guru. Dua orang kata apa? Dua tanggungjawab tu. Dua peranan. Okey, yang pertama, dalam pembelajaran tu, cuba tengok anak panah yang dua atas dia, pelbagai aktiviti dan pelbagai kaedah. Jadi maksudnya, dalam pembelajaran berasaskan murid ni, Ustazah kena pastikan bahawa kita menyediakan aktiviti dan juga kaedah. Ya. Kemudian, semasa pembelajaran tu pula, kita mesti memastikan bahawa murid aktif. Murid tu tak boleh pasif. Ya. Kemudian pembelajaran yang kita nak sediakan kepada pelajar tu, kita pastikan 3 perkara kuning tu. Iaitu berdasarkan kecenderungan. Yang kedua berdasarkan minat. Yang ketiga bersesuaian dengan murid. Sebab itu ya, kalau kita nak mengajar ni ustaz-ustazah, kita kena tengok jugalah, kena kenal pasti latar belakang pelajar tu. Pelajar kelas tingkatan 4, mereka ni cenderung apa? Kalau kata mereka ni cenderung kepada muzik, nyanyi-nyanyi, mungkinlah kita nak bagi dia ingat tu, kita buatlah seni kata nasyid, contoh. Kalau budak tu cenderungnya apa? Bercerita. Mungkin kita boleh buat aktiviti dia tu bercerita sebagai contoh. Nampak tak? Itu yang dikatakan berdasarkan kecenderungan, minat dan bersesuaian dengan murid. Jadi barulah budak tu rasa seronok. Nampak tak? Kemudian peranan kita pula di sebelah kanan tu, peranan guru sebagai apa? Sebagai fasilitator. Kita ni sebagai fasilitator je dalam abad ke-21 ni. Jadi sebelum kita nak jadi fasilitator tu pun, kita kena kenal pasti juga aras kecerdasan, kemudian kecerdasan pelbagai, multiple intelligence, kemudian tahap kematangan dan juga gaya pembelajaran. Jadi maksudnya ustaz dan ustazah yang warna kuning tu kita kena kena pastikan bahawa supaya pembelajaran berasaskan murid kita tu tercapai. Baik, seterusnya kita tengok gambar ni. Ini adalah contoh aktiviti yang dibuat pembelajaran berasaskan murid. Kita tengok gambar yang pertama. Murid belajar menggunakan bahan visual mengembangkan kreativiti. Nampak tak dia melukis ya? Mungkin betul dia minat melukis. Tengok kan contohnya macam pandemik COVID-19 ini. Mungkin kita boleh katakan bagaimana cara-cara untuk menjaga kesihatan sepanjang pandemik ini. Pelajaran disesuaikan dengan tahap kematangan murid. Ya. Aktiviti pembelajaran disesuaikan dengan tahap kematangan murid. Jadi maksudnya tengok jugalah level mereka. Kalau macam ni nampak tak murid-muridnya macam boleh dah pergi ke depan untuk membuat membuat macam demonstrasi, memegang kad-kad, jadi cikgu itu sebagai fasilitator di depan tu.
Kemudian kalau kita tengok gambar yang ketiga di bawah tu, murid belajar melalui aktiviti hands on. Ya. Kemudian kalau kita tengok yang keempat pula, menjalankan aktiviti penerokaan. Macam dia buat macam apa, eksperimen. Ini adalah contoh gambar-gambarnya. Seterusnya kita tengok pula pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini, ya, Ustaz-Ustazah cuba kita tengok, dia terbagi kepada 3. Kolaboratif guru dengan murid. Kolaboratif murid dengan murid. Dan yang terakhir, kolaboratif melalui ICT. Jadi kalau kita tengok, kolaboratif di antara guru dengan murid ini berkongsi pendapat. Saya yakin dan percayakan Ustaz-Ustazah kadang-kadang dalam set induksi kita semasa kita mengajar tu, sebelum kita nak masuk tajuk tu, kita mesti ada beberapa soalan. Apa tujuan kita soal mereka tu? Tujuannya adalah untuk kita nak kongsi pendapat dan kita nak tahu tahap penguasaan murid kita tu atau pelajar kita tu. Kita nak tahu apa yang dia dah ada, apa yang dia tak ada. Dengan tajuk yang bakal kita ajar. Kita panggil sebagai apa? Kita nak tahu pengetahuan sedia ada. Betul tak? Jadi berkongsi pendapat. Sebagai contoh, katakanlah kita nak mengajar ibadah haji. Di kata 4. Kita nak mengajar ibadah haji. Okey, soalan kita kena bagi soalan yang orang kata apa, yang maksudnya semua level tahu. Sebagai contoh kita kata, siapa sini pernah tengok Baitullahil Haram? Dia pun angkat tangan. Saya Ustazah, saya Ustaz. Okey, apa dia Baitullah? Bentuk Kaabah Ustazah, Kaabah. Okey, Kaabah macam mana rupanya? 4 segi, warna apa? Hitam, contoh. Jadi maksudnya di sini bahawa dia pernah melihat. Adakah mungkin pelajar kita yang seramai 30 orang tu tak pernah tengok pun langsung Kaabah? Yang ini yang kita katakan, dengan kita bersoal jawab, kita dapat tahu bagaimana tahap pengetahuan yang ada pada pelajar kita. Ya. Tapi mungkin ya, Ustaz-Ustazah kalau yang berada di hulu, yang tidak pernah ada handphone, yang tidak pernah ada TV, mungkin ada yang berada di Sabah dan Sarawak. Ya? Sebagai contoh, saya pernah mengajar di IPG Batu Lintang pada tahun 2003 sampai 2007. Saya berada di Kuching, Sarawak. Jadi pelajar-pelajar Jacob saya first batch 2005-2006. Mereka ditempatkan di satu pulau yang namanya itu Pulau Bruit. Ustaz-Ustazah boleh search dalam internet ya. Ustazah bagi kerja rumah. Search Pulau Bruit. B-R-U-I-T, Bruit. Dia kena naik boat daripada, kalau tak silap Ustazah, daripada Matu ke Daru. Jadi kalau kata pensyarah-pensyarah daripada Batu Lintang yang nak observe pelajar Jacob itu, mereka kena pergi pada masa air pasang. Katakanlah air pasang tu pada pukul 1 pagi, maka terpaksalah mereka naik pukul 1 pagi boat. Dan boat itu kena catat. Kalau pelajar Ustazah yang Jacob tu dia nak keluar masuk, ketika itu pada tahun 2005 mereka terpaksa bayar RM1,000 untuk keluar masuk ke Pulau Bruit itu. Jadi bila Ustazah nak bagi tugasan kerja khusus, Ustazah kena bagi siap-siap semasa mereka belajar di maktab perguruan ketika itu. Sebab mereka tak boleh search internet, telefon, kalau saya telefon pun tak dapat. Kata kalau nak dapat mesej saya, dulu tak ada WhatsApp kan, nak mesej, saya nak mesej mereka, mereka terpaksa naik dekat bumbung sekolah ataupun mereka panjat pokok kelapa untuk menerima mesej daripada saya. Jadi saya buat keputusan,
kerja khusus ke apa ke, saya bagi siap-siap semasa mereka berada di kampus. Sebab apa? Sebab kita faham mereka susah nak akses. Nah, nampak tak? Jadi mungkin ada pelajar-pelajar yang duduk di sana, dia tak tahu macam mana rupa tu. Jadi kita lah sebagai guru yang akan menyampaikan. Nampak tak? Besarnya pahala kita ni ya, kita nak menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar kita. Jadi masa yang observation tu kami pensyarah yang perempuan, yang ustazah-ustazah tak pergi. Yang pergi ustaz-ustaz je. Sebab apa? Dalam kawasan pulau itu mana ada jalan raya macam kita di sini. Dia orang panggil apa istilah dalam bahasa Melayu, denai. Denai ni maksudnya jalan-jalan kecil. Betul tak? Jadi itulah keadaannya. Jadi kalau pergi observe tu orang kata pergi sekali tengok berapa kali mereka mengajar. Sebab apa? Sebab susah nak keluar masuk ke tempat tersebut. Okey. Kemudian seterusnya kolaboratif guru dengan murid menentukan aktiviti. Kita kena tentukan apa aktiviti tadi. Berdasarkan apa tadi yang kita dah tengok? Berasaskan murid, berdasarkan kecenderungan, minat, betul tak? Untuk memastikan aktiviti itu menarik mereka untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan. Seterusnya yang kedua, kolaboratif murid dengan murid. Jadi kalau kita tengok dalam kolaboratif ini bantu-membantu dan belajar bersama-sama. Bila sebut kolaboratif ni kita bantu-membantu dan belajar bersama-sama. Dan setiap murid-murid ini mereka ada pengalaman dan ilmu serta kemahiran mereka. Ya, itu kolaboratif. Kemudian yang ketiga, kolaboratif melalui ICT. Apa dia maksud kolaboratif melalui ICT? Iaitu perbincangan, perkongsian maklumat dan juga bantuan pakar. Kolaboratif melalui ICT, perbincangan, perkongsian maklumat dan bantuan pakar. Macam mana yang kita kata melalui ICT ni adalah perbincangan? Mungkin kita boleh buka internet, kemudian akses contohnya satu-satu situasi ataupun video. Kemudian kita minta supaya pelajar-pelajar berbincang tentang video itu. Ataupun mungkin dia boleh buat perbincangan dengan orang di tempat lain melalui ICT, ya, dan pada masa yang sama perkongsian maklumat itu berlaku. Dan mungkin juga dengan ICT ini juga mungkin dia boleh bertanya kepada orang luar, seperti sebagai contoh ialah pakar-pakar dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita tengok definisi daripada Brafi ini 1993 menyatakan bahawa pembelajaran kolaboratif adalah situasi dua atau lebih manusia belajar bersama-sama. Macam kita pada hari ini ya. Baik. Seterusnya kita tengok gambar ni, pembelajaran kolaboratif. Cuba tengok gambar yang pertama, kolaboratif guru dengan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, kolaboratif murid dengan murid dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kolaboratif dengan murid di tempat lain atau dengan orang lain seperti perbincangan, berkongsi maklumat atau meminta bantuan kepakaran secara dalam talian. Ya, macam kita tengok ini. Okey. Seterusnya kemahiran. Kemahiran pula dia melibatkan yang pertama sekali penguasaan, kemudian mengaplikasi kemahiran dengan efisien, ya. Kemudian kalau kita tengok contoh mengaplikasi pelbagai kemahiran seperti penyelesaian masalah, kemahiran manipulatif, berbahasa dan sebagainya dengan tepat. Okey Ustaz-Ustazah, nak tanya ni, apa dia kemahiran manipulatif? Ustaz-Ustazah, apa dia kemahiran manipulatif? Mungkin boleh kongsi. Ustaz Ramzi jawab. Apa dia kemahiran manipulatif? Ustazah tengok online, tak ya? Main peranan.
Main peranan. Okey. Kemahiran manipulatif ni kan, main peranan tu ya, maksudnya dia lebih fokus kepada pembelajaran sains lah yang kita nampak lah contoh dia. Sebagai contoh macam ni, kalau sekiranya dia menggunakan alat-alat dalam makmal sains, jadi macam mana cara dia nak menjaga keselamatan alat-alat itu? Macam mana cara dia nak pegang? Macam mana cara dia nak bersihkan? Bagaimana cara dia nak simpan? Itu dipanggil sebagai kemahiran manipulatif. Macam mana dia nak menggunakan kanta untuk melihat apa-apa benda. Bagaimana dia nak menggunakan mikroskop untuk tengok apa benda ke di bawahnya. Jadi kemahiran itu dipanggil sebagai manipulatif. Ya? Okey. Kemudian kemahiran menyelesaikan masalah. Ya. Yang kita panggil sebagai penyelesaian masalah ni banyak dalam pendidikan Islam. Betul tak? Sebagai contoh kita tengok apa dia contoh dia ustazah kalau penyelesaian masalah. Kita bagi soalan. Perkara yang membatalkan wuduk situasi dia. Perkara yang membatalkan wuduk. Kalau tersentuh macam mana? Kan? Sebagai contoh, tersentuh apa yang membatalkan wuduk? Kemudian apa perkara-perkara yang membatalkan wuduk sebagai contoh? Adakah makan membatalkan wuduk? Itu penyelesaian masalah. Jadi dia kena tahu dulu perkara membatalkan wuduk, kemudian baru kita bagi soalan itu dan dia pula kena selesaikan betul ke itu membatalkan wuduk. Itu maksudnya kemahiran penyelesaian masalah. Kemudian berbahasa dan sebagainya dengan tepat. Okey, kalau kita tengok kemahiran ni ciri dia boleh diukur dan boleh diperhatikan. Macam kita lah kalau kita buat simulasi mengambil wuduk. Kita boleh ukur dan kita boleh nampak cara bagaimana dia mengambil wuduk. Okey. Cuba kita tengok di sini kemahiran ya. Menulis dengan kemas. Pelajar kita ni menulis jawi. Kemas tak? Kedudukan huruf ra sebagai contoh. Macam mana ekor ra tu? Dia kena duduk di mana? Dekat garisan tu. Itu semua adalah merupakan kemahiran yang kita boleh nilai pelajar dan kita nampak. Ya, kemudian berucap dengan tata bahasa yang betul sebagai contoh ya. Cuba kita tengok di bawah tu menggunakan tabung uji dan sebagainya ni dengan betul. Kemudian dapat menyelesaikan masalah matematik. Okey. Seterusnya kita tengok pula ciri pembelajaran abad ke-21 seterusnya iaitu proses. Jadi dalam proses ini kalau kita tengok aktiviti pembelajaran, pergi ke proses pembelajaran, kemudian pergi pula kepada output ataupun outcome, kemudian refleksi. Okey. Jadi bila kita sebut aktiviti pembelajaran melibatkan pelbagai aktiviti konstruktif. Apa maksud melibatkan pelbagai aktiviti konstruktif? Apa dia maksud konstruktif? Okey, tak apa. Sambil-sambil kita tengok Google Meet ni nanti cari bagi tahu ustazah ya. Apa dia melibatkan pelbagai aktiviti konstruktif. Kemudian proses pembelajaran melibatkan pelbagai kemahiran yang diaplikasikan dalam mencapai objektif. Jadi maksudnya dalam proses pembelajaran kita ni, bila kita nak capai objektif, kita kena melibatkan pelbagai kemahiran. Supaya apa? Supaya objektif yang kita nak capai itu dapat dicapai. Tetapi kita kena gunakan pelbagai kemahiran yang kita ada. Ya. Kemudian output dia ataupun outcome dia, hasil dia, refleksi guru dengan murid. Ya. Jadi kalau kita tengok apa refleksi guru dan murid? Yang pertama kita dapat menilai pencapaian. Itu dia punya outcome dia. Macam kita lah bila kita dah mengajar, dah buat aktiviti dalam kelas, kita bagi dia kuis ke, kita bagi dia soalan ke untuk dia jawab selepas PDP tu, kita tengok pada pencapaian dia. Kalau sekiranya pencapaian dia bagus,
maksudnya kita punya proses pembelajaran itu dapat mencapai objektif. Tapi kalau kita tengok, kata pelajar kita 30, kita tengok separuh saja yang dia punya pencapaiannya lulus, sebagai contoh separuh lagi tak lulus, maksudnya masih ada lagi benda dalam proses pembelajaran yang perlu kita baiki. Jadi kita tengok juga outcome dia, refleksi pengalaman dan kemahiran yang dipelajari. Okey, cuba kita tengok proses. Yang pertama, aktiviti pembelajaran. Kita bagi dia kerja. Ya, kalau kita tengok tu, duduk satu kumpulan, kita bagi dia tugasan. Dia kena siapkan. Dia tulis dekat kertas majung. Kemudian hasil daripada perbincangan itu, pergi juga pula yang kedua, pembentangan hasil perbincangan mereka. Dan selepas itu refleksi pembelajaran. Jadi maksudnya hasil daripada pembentangan tersebut mungkin kita boleh minta daripada kumpulan-kumpulan lain bagi idea ke, bagi cadangan ke, ada penambahbaikan dan juga mungkin boleh diberi oleh guru itu sendiri. Seterusnya, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT. InsyaAllah pada slot selepas ustazah ini pada pukul 11 pagi nanti, insya-Allah Ustazah Nurul Huda akan membincangkan dengan ustaz-ustazah tentang KBAT dan juga peta ITING. Ya, bagaimana cara nak buat peta ITING yang orang kata betul, mengikut dia punya syarat-syarat dia. Syarat-syarat pun ada juga peta ITING ni. Ya, kita kena pastikan bahawa kita mengajar tu betul lah mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Baik, Ustazah sentuh sikit je tentang KBAT ni. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kalau kita tengok, KBAT ni untuk apa? Untuk penyelesaian masalah, membuat keputusan, inovasi dan mencipta. Itu dia KBAT. Dia punya tujuan. Kemudian KBAT ini, integrasi KBAT dalam pembelajaran. Apa dia? Penyelesaian masalah penyoalan dan projek integrasi ITING. Kemudian kebolehan kalau orang yang menguasai KBAT ini, mereka boleh mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Mencipta ni aras yang paling tinggi. Baik, dalam soalan Ustaz-Ustazah ada buat soalan kan untuk pentaksiran kepada pelajar-pelajar. Kalau tak silap saya, dalam setiap kertas soalan dia ada peratus. Berapa peratus soalan untuk aras rendah? Mengingat dan memahami. Kemudian ada berapa peratus pula untuk aplikasi, ada berapa peratus pula untuk analisis, ada berapa peratus untuk menilai dan ada berapa peratus untuk mencipta. Dan setiap aras-aras ini pula dia mempunyai kata kerja tertentu. Jadi bila kita nak buat soalan, kita kena pastikan kata kerja yang kita gunakan itu dapat membantu budak mengenal pasti aras apakah mereka kena jawab. Ya? Jadi saya rasa itu mungkin Ustaz-Ustazah dah orang kata apa, dah tahu ya, insya-Allah. Nanti akan dibincangkan oleh Ustazah Huda insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada peta ITING. Ini peta ITING ni ada 8 semua. Ya, di dalam KBAT ini ada penyoalan dan bagaimana nak selesaikan masalah. Kalau kita tengok di sini ada 8, iaitu circle map, bubble map, double bubble map, tree map, flow map, brace map, multi flow map dan juga bridge map. Okey ya. Dan setiap peta ini, Ustaz-Ustazah, dia ada tertentu kegunaan dia. Tak semua benda tu boleh guna untuk semua peta. Dia tengok, kalau contohnya katakanlah kita nak cerita tentang apa? Rentetan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena guna apa? Kita kena guna peta alir, betul tak? Dia ikut kronologi ya. Baik.
Seterusnya praktikal. Praktikal, apa dia maksud praktikal? Praktikal ini ialah, kalau kita tengok yang warna kuning di bawahnya, pembelajaran mengaitkan teori dengan amali, pelbagai aktiviti konstruktif. Okey, dah cari dah ke apa maksud konstruktif? Ustazah? Dah cari ke apa maksud konstruktif? Ada dekat komen Ustazah. Komen, Ustazah tak nampak. Cuba baca Ustaz. Sebab Ustazah punya ni nampak PowerPoint Ustazah je. Ustazah tak nampak yang lain. Kena, Ustaz yang tulis dia kena baca. Cuba baca. Yang lain pun kalau ni muka Ustaz tu tak dengar kot. PDPC berpusatkan murid. PDPC berpusatkan Murid. Lagi? Tu je. Satu je. Okey, tak apa. Kalau ada nanti kita kongsi lagi ya. Okey, terima kasih Ustaz. Kemudian seterusnya aplikasi teori secara praktikal. Maksudnya teori yang kita pelajari itu kita praktikkan. Kemudian pembelajaran secara kontekstual. Okey, apa dia kontekstual? Pembelajaran secara kontekstual. Cuba tengok dekat arrow praktikal di sebelah kiri tu, teori dipelajari secara praktikal dan kontekstual. Apa maksud kontekstual? Siapa boleh ni terangkan pada Ustazah? Kontekstual. Apa dia kontekstual? Ustazah, apa dia kontekstual? Pembelajaran secara bertema. Ada tema setiap tajuk dia. Oh, ada tema. Okey. Dan tema tu pula kita kena kaitkan dengan apa? Ustazah. Okey, senang macam ni. Bila kita sebut kontekstual ni Ustazah, maksudnya kita tengok budak tu punya persekitaran dia. Persekitaran. Jadi maksudnya kan, contoh ya, Ustazah cakap betul tak ni ya. Macam kalau Ulu Langat ni, kebanyakannya pelajar-pelajar kita ni ibu ayah dia berkebun ke? Kerja kampung kan? Ada kerja kampung. Durian. Sekarang bukan durian. Dekat sana ada durian ke dekat? Ada. Kan durian. Okey, sebagai contoh durian. Jadi kan bila kita nak mengajar dia, kita ikut konteks dia punya persekitaran dia. Jadi bila kita mengajar dia, praktikal tu mengikut persekitaran dia, jadi kan dia lebih terasa dan lebih orang kata apa, terkesan dan boleh menguasai pelajaran itu. Itu dia panggil sebagai secara kontekstual. Kita kena ikut keadaan dia. Sebab itu pembelajaran di negara Malaysia dengan pembelajaran di negara luar daripada negara Malaysia, contohnya Jepun ke Korea, dia berbeza. Tema. Juga kan, apa dia? Ya Ustazah? Ustazah cakap apa tadi? Sebagai contoh apa? Contohnya kalau macam kita lah kan, di kalangan Ustazah ada yang asal daripada negeri Kedah, ada yang memang orang Selangor, ada yang orang Perak, ada yang orang Terengganu. Jadi konteks dia punya persekitaran dia berbeza. Ada kalau orang Terengganu mungkin dia duduk tepi pantai. Jadi dia punya cara kehidupan dia beza. Mungkin kecil-kecil dia nampak pokok kelapa, dia nampak pasir, betul tak? Kalau contohnya orang yang duduk di sebelah Tanjung Karang, sebelah mana lagi tu? Di Kuala Selangor kan? Apa yang dia nampak? Contohnya dia nampak sawah padi, sebagai contoh Kedah pun sama. Jadi maksudnya kita ambil pembelajaran kita itu, kita bagi pada budak kita adalah secara kontekstual. Jadi kita bagi tu dia lebih terkesan tau. Bila kita bagi contoh-contoh tu dia lebih ingat. Ya? Okey, seterusnya contoh aktiviti pembelajaran. Cuba Ustazah tengok di sebelah kanan itu. Yang pertama iaitu inquiry penemuan. Inquiry, apa maksud inquiry? Inquiry ni ada perkataan bahasa orang putih kan? Bahasa Inggeris.
Perasaan ingin tahu. Ya, perasaan ingin tahu. Bagus ya. Inquiry penemuan. Jadi apa yang dia nak tahu tentang apa yang dia nampak, yang dia bertemu. Jadi itu dipanggil sebagai salah satu aktiviti pembelajaran yang sangat bagus. Ya. Dan projek. Sesekali mungkin Ustaz-Ustazah boleh buat tu di luar kelas. Tapi pastikanlah kita jagalah dia punya disiplin dia, takut nanti bila kita bagi dia keluar mata-mata dia pergi pula kan. Kalau sekolah rendah lah, sekolah menengah ni insya-Allah kot mudah sikit nak kawal. Ya, yang ketiga penyelesaian masalah, itu biasa. Kemudian kerja lapangan. Tak semestinya kerja lapangan ni tak semesti dalam kawasan sekolah. Mungkin kita ambil satu masa ke Ustaz-Ustazah bawa mereka ke kerja lapangan. Contohnya sekarang ini kita ada apa? Pusat Al-Quran tu yang dipanggil sebab An-Nusrah ya. Yang berada di Putrajaya tu. Mungkin kita boleh bawa mereka, mungkin ketika itu ada tajuk tentang nuzul Quran ke, kita bawa mereka macam mana pencetakan Quran, mungkin kita boleh bawa. Kemudian kita bagi sikit tugasan kepada mereka apa yang perlu mereka buat. Itu dipanggil kerja lapangan. Kemudian eksperimen, simulasi, ini biasalah kan sekolah-sekolah semua buat simulasi untuk ibadah haji ataupun umrah. Kemudian main peranan, mungkin ada kita buat sikit main peranan dalam kelas, kita bagi ni peranan sebagai apa. Mungkin kita nak buat tentang adab anak dengan ibu bapa. Jadi mungkin ada main peranan sebagai anak, ada yang sebagai ibu, sebagai bapa. Okey, kemudian aktiviti hands on yang kita buat di dalam kelas. Ini yang dipanggil sebagai praktikal. Baik, cuba Ustaz-Ustazah tengok gambar-gambar ini ada 6 contoh. Yang pertama tu projek, nampak mereka hasilkan ya, satu carta yang cantik. Kemudian kerja lapangan, di luar sekolah je tu, dia bawa pokok. Mungkin kita nak cerita, kalau kita nak cerita tentang Allah Maha pencipta. Mungkin dia tengok pokok, dia tengok daun, dia buat perbandingan. Itu kerja lapangan. Kemudian seterusnya eksperimen, ini lebih kepada mata pelajaran sains. Kemudian cuba kita tengok gambar di bawah tu, simulasi tawaf, ya, ada Kaabah ya, replika tu. Kemudian mereka buat memakai pakaian ihram. Kemudian mereka pusing ya Kaabah tersebut. Kemudian seterusnya kita tengok yang nampak tu praktikal dia macam mana dia nak selesaikan masalah komputer tu. CPU kemudian monitor ke apa tu, dia nak check apa benda wire ke dalam tu, dia lebih kepada kerja amali lah ni, praktikal. Kemudian yang seorang kanak-kanak tu pula dia menggunakan kanta untuk melihat apa yang ada di daun tu. Jadi ini dipanggil sebagai inquiry penemuan ya, sebagai contoh. Baik, seterusnya kita tengok pula kemahiran hidup. Kemahiran hidup, kalau kita tengok, apa dia? Pembelajaran melibatkan penguasaan. Ya, penguasaan pelbagai kemahiran untuk kehidupan. Itu maksud kemahiran hidup. Pembelajaran melibatkan penguasaan pelbagai kemahiran untuk kehidupan. Jadi alhamdulillah kalau kita tengok ya, Allah Ta'ala memberi kepada kita pelbagai kemahiran, ilmu dan juga pengalaman kepada kita dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita mempunyai kepelbagaian kemahiran dan kepelbagaian kemahiran itulah dapat membantu kita untuk meneruskan kehidupan. Jadi bagaimana kita nak bagi supaya anak didik kita di sekolah juga menguasai kepelbagaian kemahiran ini supaya mereka dapat hidup. Dapat hidup dengan sempurna dan baik. Sebagai contoh kalau kita tengok definisi yang kedua, kemahiran dipelajari meningkatkan kemahiran murid menjalani dan menguruskan kehidupan mereka dengan lebih berkesan. Kemahiran dipelajari meningkatkan kemahiran murid menjalani dan menguruskan kehidupan mereka dengan lebih berkesan. Jadi maksudnya kemahiran yang kita berikan kepada pelajar itu dapat membantu mereka menguasai kemahiran, dan kemahiran yang mereka ada itu mereka dapat meneruskan kehidupan dengan lebih berkesan dan lebih baik. Dan
dalam kemahiran hidup ini, pembelajaran itu harus yang pertama sekali sentiasa relevan dengan perkembangan terkini. Jadi Ustaz-Ustazah pastikanlah bahawa kemahiran yang kita berikan kepada pelajar itu relevan, ya, dengan keadaan semasa. Yang kedua, integrasi pelbagai kecerdasan, multiple intelligence. Nanti Ustaz-Ustazah cari ya, apa itu multiple intelligence. Kemudian yang ketiga, aplikasi kemahiran dalam kehidupan. Dan yang keempat, aplikasi maklumat, sumber pembelajaran, peralatan dan teknologi terkini. Ini adalah yang dikatakan sebagai kemahiran hidup. Okey, cuba Ustaz-Ustazah tengok gambar ini. Ini antara gambar-gambar yang menunjukkan kemahiran. Macam pelajar yang gambar besar sekali belah kanan ni, bagaimana dia nak memotong kayu tu, ya. Kemudian kalau kita tengok pula gambar yang pertama di sebelah kiri, atas dan bawah itu, bagaimana mereka ni nak memotong sayur-sayuran. Ini juga kemahiran yang perlu kita ajar pada pelajar-pelajar, ya. Begitu juga kita tengok dalam gambar yang ketiga dan yang keempat, yang tengah-tengah itu, ya. Apa aktiviti yang mereka buat. Jadi semua kemahiran ini kita kena ajar. Sebagai contoh, ya, Ustaz-Ustazah, kemahiran hidup, apa dia? Contohnya pelajar-pelajar kita ni kadang-kadang sebab itu kita ada jadual bertugas kelas. Dan jadual bertugas kelas itu kita kena pastikan pelajar ni semasa dia berada di kelas itu dia pernah menyapu walaupun sekali. Sebab kita tak nak pelajar kita ni menyapu pun tak reti kan, tak tahu nak menyapu. Kekok kita nampak dia nak pegang menyapu dan menyapu. Jadi maksudnya di sini kemahiran itu perlu kita berikan. Sebab itu berkaitan dengan kehidupan. Walaupun kita nampak benda itu macam remeh. Okey, seterusnya berkumpulan. Pembelajaran secara berkumpulan. Okey, pembelajaran secara berkumpulan, kebaikan dia dapat meningkatkan kemahiran interpersonal, berkomunikasi, penyelesaian masalah, kemahiran berfikir dan menilai kekuatan serta kelemahan. Jadi kan bila kita buat bekerja secara kumpulan ini kadang-kadang memang sangat bagus. Sebab bila dia berkumpulan, kawan yang tahu dengan kawan yang tak tahu. Ada kawan itu tak tahu kemahiran itu. Tetapi bila kawan yang tahu itu, dia boleh membantu dan mengajar kawan yang tidak tahu. Jadi inilah pentingnya bila secara berkumpulan. Ya? Macam kita lah ya, kita belajar pun kadang-kadang bila kita duduk dalam kumpulan, jadi yang mana yang tahu benda itu dia membantu dan menerangkan kepada kawan yang lain. Dan dalam Islam pun kalau kita mengajar orang lain itu adalah lebih baik. Dan bila kita mengajar orang lain tu dia tahu dan dia mengajar pada orang lain pula, pahala kita berpanjangan, ya. Kemudian kita tengok dalam pembelajaran secara kumpulan ini, kita tengok pembelajaran kooperatif. Nanti kita tengok ya perbezaan di antara pembelajaran kooperatif dengan kolaboratif. Apa beza dia? Kita rasa macam sama tapi sebenarnya ada perbezaan. Ya, pembelajaran kooperatif kalau kita tengok antaranya jigsaw, think, pair, share, round robin, number heads dan sebagainya. Ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh gunakan dalam pembelajaran abad ke-21. Okey? Antara lainnya ada bus stop, lagi ada apa? Tablecloth. Itu mungkin Ustazah Huda akan sentuh, insya-Allah. Okey. Seterusnya kita pergi pula berkumpulan. Berkumpulan kita cuba tengok gambar tu. Ya, mereka selesaikan masalah dalam grup, dalam kumpulan, ya. Nampak aktiviti bersama. Okey. Kemudian seterusnya community. Dalam community bila kita sebut sekolah. Sekolah adalah sebagai komuniti. Sekolah adalah satu komuniti kecil tempat murid belajar pelbagai pengetahuan dan kemahiran melalui interaksi murid dengan rakan, guru dan warga sekolah. Jadi maksudnya di sini ialah sekolah ini adalah satu komuniti kecil. Dalam komuniti kecil ini, murid belajar pelbagai pengetahuan dan kemahiran.
Nah, jadi dekat sekolah ni, kita ni sebagai guru, pendidik ni memberi pelajar kita pengetahuan dan kemahiran. Melalui apa? Melalui interaksi, hubungan di antara murid dengan rakan mereka, maksud sesama murid, kemudian murid dengan guru dan murid dengan warga sekolah. Sebab itu, komuniti sekolah yang ada dalam daerah Hulu Langat sebagai contoh, dia ada keistimewaan tersendiri bagi setiap sekolah. Sebab apa? Sebab pelajar itu berada di dalam komuniti kecil yang berbeza. Mungkin sekolah A lain, sekolah B lain, dia punya penekanan dia tak sama. Jadi itu yang dikatakan bahawa komuniti ini memberi peranan juga membentuk seseorang murid ataupun pelajar. Kemudian kalau kita tengok kerjasama dengan komuniti setempat. Bagaimana kerjasama sekolah itu dengan komuniti orang luar daripada sekolah tersebut. Sebagai contoh kita tengok sekolah perlu membina jaringan kerjasama dengan komuniti setempat, sektor awam dan sektor swasta dalam pembelajaran murid. Macam kita sekarang ni, kita buat benda ni lah ni, komuniti. Maksudnya sekolah-sekolah dalam PPD Hulu Langat bekerjasama dengan IPG Kampus Al-Mukhas untuk sama-sama kita berkongsi, kita refresh balik apa itu pembelajaran abad ke-21, apa itu kebat dan peta aiting, apa itu tahsin Al-Quran. Jadi maksudnya kita refresh balik ilmu kita. Ustazah yakin dan percaya apa yang Ustazah sampaikan ni Ustazah dah buat dah pun. Tapi kita cuba untuk kita check balik, kita refresh balik ilmu yang kita ada. Baik, seterusnya kita tengok sumbangan profesional, sekolah angkat, khidmat sosial, ceramah, kerjaya dan lain-lain. Ini adalah antara yang boleh kita lakukan untuk membina kerjasama dengan komuniti setempat. Baik, seterusnya kita tengok gambar ni ya. Komuniti sekolah melibatkan murid, guru dan kaki tangan. Kemudian contoh kerjasama sekolah dengan komuniti. Cuba kita tengok gambar di bawah tu, ceramah kerjaya doktor. Kemudian ni yang kedua di bawah tu tengah-tengah, pelajar tengah buat lawatan. Kemudian kita tengok pula kerjasama dengan pasukan pakaian seragam. Kalau kita tengok gambar tu macam mana tu, pakai seragam tu kan. Maksudnya pelajar-pelajar ni terutamanya yang berada di sekolah rendah, mereka lebih suka kepada pekerjaan yang ada pakaian seragam sebab dia nampak apa? Dia nampak macam hebat. Sebab itu kalau tanya budak-budak, dia nak tanya nak jadi apa? Nak jadi polis sebab dia ada pakaian. Nak jadi apa? Pegawai bomba. Nak jadi apa? Contohnya nak jadi tentera. Ya, sebab apa? Sebab dia nampak pakaian tu. Menjadi menarik minat. Okey. Seterusnya pentaksiran formatif. Baik, pentaksiran formatif ini apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk menilai pencapaian murid. Bila kita habis mengajar, terus kita nilai. Itu pembelajaran abad ke-21. Terus kita dapat maklum balas ya kepada murid, membuat pemulihan, kita nak buat apa yang kita perlu baiki daripada pengajaran kita, kemudian menambah baik pembelajaran. Itu tujuan pentaksiran formatif. Dan contoh instrumen dia ialah latihan, sesi soal jawab, kuis, hasil kerja murid, buku skrip, laporan, pembentangan dan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Okey. Jadi cuba kita tengok gambar-gambar ini contoh laporan projek, latihan murid, ujian ringkas, buku skrip, ya, pembentangan, kemudian kuis. Ustazah yakin dan percaya ya kalau kita buat kepelbagaian macam ni, murid-murid kita akan minat dengan pengajaran kita insya-Allah. Okey, seterusnya belajar untuk kehidupan. Jadi apa maksud belajar untuk kehidupan ini? Iaitu pembangunan insan secara menyeluruh. Pembelajaran untuk pembangunan Jerry.
jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemudian belajar untuk kehidupan juga, nak menyediakan murid untuk kerjaya pembangunan negara. Ini yang akhir. Aktiviti pembelajaran yang boleh kita selarikan belajar untuk kehidupan ini ialah aktiviti berteraskan falsafah pendidikan negara dengan mengintegrasi elemen-elemen kemahiran abad ke-21. Apa dia elemen abad ke-21? Ada 4. Kreatif, kritis, komunikasi dan kolaborasi. Nah, itu adalah 4 elemen utama ya dalam pembelajaran abad ke-21. Okey, cuba kita tengok gambar ni. Belajar untuk kehidupan. Pembelajaran berteraskan falsafah pendidikan negara. Integrasi elemen-elemen kemahiran abad ke-21. Kreatif, kritis, komunikasi dan kolaboratif. Itu elemen yang utama ya. Ustaz-ustazah kena hafal ni. Kreatif, kritis, komunikasi, kolaboratif. Itu adalah elemen abad ke-21. Jadi kalau nanti lepas ni Ustazah bagi soalan boleh jawab ya. Nanti kita buat sikit penilaian formatif, boleh? Selepas saya bagi slot ni. Okey, cuba tengok gambar 2 ni. Yang pertama tu membina kerjaya, mungkin dia ada buat lawatan ke apa ke, ya. Kemudian memberi sumbangan kepada negara ya. Ni macam Datuk Syekh Muzaffar ya. Okey. Okey, Ustaz-Ustazah, soalan ini. Kenapa kita sebagai pendidik perlu berubah kepada amalan pembelajaran abad ke-21? Ya, ambil soalan ni, nanti kita nak tanya pandangan seorang-seorang, mungkin nanti kita tengok kita tengok gambar masing-masing untuk jawab nanti. Kenapa kita sebagai pendidik perlu berubah kepada amalan pembelajaran abad ke-21? Dapat ke salin soalan ni? Takat gambar. Okey? Okey, Ustazah pergi slide seterusnya. Okey. Bincang dan bentangkan ciri-ciri pelajar abad ke-21. Ciri-ciri guru abad ke-21. Bilik darjah abad ke-21. Okey, boleh. Ciri-ciri pelajar abad ke-21. Ciri-ciri pelajar abad ke-21, ciri-ciri guru abad ke-21 dan bilik darjah abad ke-21. Okey. Okey, ini Albert Einstein dia disebut. I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn. Maksudnya apa? Dia kata dia tak boleh ajar pelajar-pelajar dia. Cuma dia boleh menyediakan situasi, condition in which they can learn. Maksudnya macam kita pun sama kan. Kita ni kadang-kadang pelajar ni, macam mana cara kita nak menyediakan mereka supaya belajar. Itu juga penting sebenarnya. Dan bagaimana kita nak menarik minat mereka untuk belajar. Sebab pelajar-pelajar kita ni sekarang, ya, maaflah saya cakap, berbeza dengan zaman kita mengajar awal-awal dulu. Ya, kalau macam saya dah 26 tahun dalam PDP ni. Kalau mula-mula dulu kita banyak mengajar budak kita, lain dia punya attitude. Tapi pelajar sekarang attitude-nya berbeza dengan sekarang. Sebab apa? Sebab itulah. Sebab ICT dah orang kata berleluasa. Jadi di tangan mereka sentiasa handphone. Kecualilah di sekolah dah tak boleh pegang handphone, betul tak? Masih lagi tak boleh. Tetapi kalau berada di IPTA ataupun IPTS, handphone di tangan mereka dan kita nak marah pun sebab kita ada Kita ada flip classroom, ya, kita ada blended learning,
Dan ketika pengajaran kita, kita suruh mereka search, dan kadang-kadang mereka search itu bukan menggunakan laptop, mereka menggunakan handphone lagi cepat. Jadi kadang-kadang kita takut bila kita mengajar tu, adakah mereka mencari bahan yang kita suruh ataupun mereka mencari bahan yang lain daripada itu, betul tak? Jadi itu adalah merupakan satu kekangan juga kepada kita zaman sekarang untuk mengajar. Jadi maksudnya fikir-fikirkanlah ya. Okey. Seterusnya Ustazah nak sentuh sikit tentang perbezaan kooperatif dan kolaborasi. Ustazah boleh tengok sikit slide ini? Ya. Bagus juga kita tahu perbezaan. Kooperatif ini satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan. Jadi maksudnya kan, kalau kooperatif ini, dia dalam satu kumpulan kecil dan setiap murid itu, dia tahu pencapaian diri dia dan bagaimana dia nak membantu ahli kumpulan dia yang lain. Itu adalah kooperatif. Tapi kolaborasi berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Macam kita sekarang ni bukan kooperatif, kolaborasi. Maksudnya masing-masing orang kata apa, dah ada idea dah. Cuma kita nak memastikan bahawa dengan percantuman itu kita lebih mantap lagi dalam ilmu kita. Okey, yang kedua, pergantungan positif antara setiap ahli. Kemudian kolaborasi ada kelebihan tersendiri. Dan yang ketiga, peranan guru sebagai fasilitator dan memantau aktiviti, itu kooperatif. Tapi macam hari ini tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. Maksudnya kita sekadar untuk kita buat satu perbincangan. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kolaboratif melalui PAK 21 tak apa nampak. Ustazah mungkin boleh search dalam internet Kalau kita tengok kolaboratif dalam PAK 21 ni, yang pertama sekali dia ada kerjasama. Yang kedua, tanggungjawab bersama. Macam kita ni tanggungjawab bersama untuk menyampaikan ilmu agama, pendidikan Islam. Ya, kita ni ustaz-ustazah jangan rasa rendah diri. Kita patut rasa izzah. Sebab apa? Sebab kita menyampaikan ilmu Allah. Ya, dan kita juga adalah merupakan warasatul anbiya, kita pewaris Nabi. Sebab apa? Sebab kita menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok mata pelajaran lain, semua orang boleh mengajar. Tapi ilmu pendidikan Islam tak boleh. Dia mesti ada tauliah. Tauliah tu maksudnya apa? Tauliah tu maksudnya kita ni memang background kita sekolah agama. Betul tak? Sekolah agama, kita ambil pendidikan Islam tu lebih sikit lah daripada pelajar aliran biasa. Jadi kerana dengan beberapa mata pelajaran yang kita belajar dan suasana sekolah kita dulu sekolah agama dan sebagainya, melayakkan kita untuk berada sebagai guru pendidikan Islam sekarang. Jadi oleh sebab itu, kita mengajarlah anak didik kita supaya mereka ni betul-betul dapat menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka amalkan. Mungkin anak murid kita ni kalau yang kelas aliran agama mungkin dia ambil option agama, boleh jadi ustaz ataupun ustazah. Tapi mungkin ada yang tidak menjadi ustaz-ustazah tapi mereka menjadi memasuki pekerjaan yang lain. Ya. Jadi pastikan mereka kalau mereka jadi doktor sebagai contoh, biarlah mereka menjadi doktor yang beragama. Yang kita sebut dalam istilah bahasa Arabnya mutadayyin. Kalau mereka menjadi ahli sukan sebagai contoh, ahli sukan yang mutadayyin, yang beragama. Itu juga salah satu kalau tak silap saya tujuan kenapa SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dibina pada tahun 90 dulu, ialah bertujuan untuk melahirkan ahli profesionalisme yang berkerjaya dan beragama. Maksudnya dia menjadi arkitek yang hafal Quran. Dia menjadi ahli sains yang
menghafal Al-Quran. Itu yang kita hendak. Sebab apa? Sebab kita ustaz dan ustazah ni adalah merupakan orang yang menyampaikan ilmu Allah. Jadi bila kita mengajar tu kita kena pastikan bahawa kita mengajar ni adalah sebagai satu ibadah. Bukan hanya semata-mata pekerjaan tetapi adalah ibadah. Bila kita bersihkan hati kita, betulkan niat kita, insya-Allah kita akan seronok dalam mengajar, insya-Allah. Jadi sebab itu dalam mengajar zaman sekarang ini kita perlukan kepada kesabaran. Sebab apa? Sebab mereka sekarang ni banyak dia punya halangan-halangan. Halangan yang pelbagai. Kadang-kadang kita kata, ya Allah kenapa budak kita macam ni? Sedangkan kita dah ajar macam ni. Tapi itulah keadaannya. Allah Ta'ala nak menguji kita. Ya? Jadi kita kena bersabar. Sebab itu kita ustaz-ustazah ni kena banyak apa? Kena banyak juga bermunajat kepada Allah, mohon pertolongan. Okey, kita kembali kepada kolaboratif melalui PAK 21 ni. Penglibatan yang seimbang dan juga bertolak ansur. Kemudian kita tengok ya, dalam PAK 21 pun ada nilai murni dan etika yang perlu kita masukkan, iaitu penerapan nilai yang bersesuaian, penghayatan dan amalan, penghargaan, galakan dan promosi. Nak buat baik pun kena ada promosi. Mungkin kita buat minggu akhlak terpuji contohnya. Sebab apa? Sebab kita nak terapkan, kita nak pastikan pelajar kita aplikasi nilai murni dan etika. Ini peta pemikiran. Ya, nanti mungkin akan diterangkan oleh Ustazah Nurul Huda. Kemudian ini adalah pedagogi abad ke-21. Ya, ada dah kita sentuh tadi, mengajar dan membentuk kemahiran berfikir, menggalakkan kolaboratif, teknologi sebagai pengupaya, penilaian murid, menggalakkan refleksi ke diri, membentuk kemahiran maklumat, mengajar menggunakan pendekatan project based learning dan membentuk kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, last sekali, apa itu pembelajaran abad ke-21? Pembelajaran abad ke-21 ialah proses pembelajaran yang berpusatkan murid, berteraskan elemen, ada 4 tadi Ustazah sebut, komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif, dan satu lagi aplikasi nilai murni dan etika. Dan terima kasih. Jadi saya rasa cukup untuk setakat ini perkongsian kita pada slot saya yang pertama, iaitu pembelajaran abad ke-21. Jadi semoga perkongsian ini dapat sama-sama kita gunakan demi untuk manfaat anak didik kita. Semoga anak didik kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Saya mohon maaf sekiranya dalam perkongsian saya ada salah dan silap, dan semoga ini adalah usaha kecil kita untuk sama-sama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Dr. Zahiyah atas perkongsian itu tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya janjikan sebelum ini, saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan link bagi mengisi kehadiran bagi program CPD slot 1. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di skrin, saya telah kongsikan link tersebut. Ada yang tidak dapat lihat, mungkin boleh maklumkan kepada saya. Boleh lihat link yang saya berikan. Tak dapat lagi. Tak ada. Boleh tengok di situ JPPK punya, tekan pin. Anda boleh letak juga di komen, tak ada masalah. Jadi sesi kita akan berlangsung bersambung semula pada jam 11 pagi nanti. Jadi tuan-tuan boleh hadir ya. Saya akan masukkan link di dalam komen. Jadi tuan-tuan boleh lihat link yang saya berikan. Dan tekankan link tersebut ya. Jadi bolehlah
mendaftar bagi sesi tersebut. Jadi dengan itu sekian sekian wabillahi taufiq wal hidayah, kita akan bersambung semula pada jam 11 pagi nanti. Saya diberikan link tu di dalam komen, boleh tengok. Sekejap, saya cek. Okay, boleh share linknya. Saya dah bagi dah dalam tu. Ada di dalam komen. Kalau tuan-tuan tak dapat, boleh maklumkan. Agak betul tak ni bagi link tu kehadiran tu macam mana ni? Mana boleh tengok? Kan dalam tu. Mungkin mesti ada dalam ni kan? Tak ada. Apa yang tak ada? Tak turun. Tak ada tak? Okey, terima kasih kepada yang dah isi semua tu. Jadi boleh tekan link yang telah saya kongsikan. Saya akan share lah beberapa kali. Saya hantar sekali lagi. Dia kata tekan link tu nanti keluar. Oh ni ni baru ada. Alhamdulillah, tak pun. Tak keluar. Oh. Gitu. Okay Kak, nanti aku keluar kejap lagi. Okey, itu saja kita tangguhkan sesi untuk pagi ini. Nanti boleh tekan link untuk sesi yang kedua. Terima kasih semua kepada ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi.